So kita akan buat ubahan. Okey, ubahan 2. Maksudnya sambung ubahan lah. Okey pelajar, seperti biasa saya mutekan kamu semua. Kalau ada soalan, kalau ada bahagian yang kamu tak faham atau kamu rasa ada soalan nak tanya, boleh tanya dalam chat. Terus tekan type soalan kamu dalam chat dan kita boleh bincang. Dan awak boleh unmute diri kamu, tanya soalan melalui audio juga. Okay? Tapi kalau bila awak audio, saya tak tahu siapa yang tanya. Saya cuma dengar suara. Bila kamu chat, saya boleh nampak nama kamu. So I can refer you. So gunakan chat lah kalau boleh untuk tanya soalan, untuk apa-apa. Okey belajar. Sebelum kita pergi kepada bahagian seterusnya, bahagian terakhir ubahan today we finish. Kita settle bab ubahan ni. Next class kita pergi bab baru. Okey. Saya nak kalau boleh cepat kita habiskan. Kan ada masa lama kan sampai tahun depan. Apa salahnya kalau kita belajar form 4 juga kan? Semua bab boleh belajar, betul? Okey. Itu nantilah kita bincang. Hari ni kita settlekan ubahan. Minggu lepas punya ubahan, kita belajar bahagian awal ubahan. We studied what is berkadar langsung dengan berkadar songsang. Semua ingat kan? Berkadar langsung dengan berkadar songsang. Saya rasa semua orang ingat. Dan juga kita belajar bagaimana mencari nilai K. Berkadar langsung tu macam mana simbol dia, simbol alfa kan. Kalau berkadar songsang pun sama, kita guna simbol alfa tapi 1 per. Betul tak? Kan minggu lepas saya terangkan kepada kamu dengan jelasnya bahawa kalau dia berkadar songsang, maksudnya dia berkadar langsung dengan 1 per dia. Contoh, kalau A berkadar langsung dengan B, so A alfa B. Okey, ni minggu lepas kita sudah belajar. Kalau A berkadar songsang dengan B, maksudnya A berkadar langsung dengan 1 per B. So saya rasa semua pelajar you are aware of this and kamu masih ingat apa yang kita belajar minggu lepas. Saya ada suruh buat soalan-soalan dalam buku teks. Kalau kamu ada cuba, confirm kamu ingat. Okey, sebelum kita masuk bahagian ketiga, kita dah belajar ubahan langsung, the direct variation, inverse variation yang songsang. Sekarang kita buat gabungan ubahan tu, iaitu joint variation. Okey, kita akan buat yang ketiga tu. Sebelum masuk yang ketiga tu, kita buat 1-2 soalan menguji kefahaman kamu apa yang kita buat minggu lepas. Kalau ini semua kamu boleh jawab, maksudnya kamu betul-betul sudah bersedia untuk belajar joint variation. Okey, jom kita buat. Saya nak kamu buat jawapan dan berikan saya jawapan dalam chat. Okey, belajar. Ini nothing to do with ubahan cantuman yang kita akan belajar pada hari ini. Ini 100% berkaitan apa yang kita belajar minggu lepas. Okey, tengok soalan dia. Diberi P berkadar langsung dengan 1 per punca kuasa 2 V dan P sama dengan 2. Manakala V sama dengan 25. Kira nilai P apabila V sama dengan 16. Soalan ABCD. Ini soalan kertas 1 kamu. Sila berikan jawapan. Ada jawapan. Siapa ni? Okey, Imran kata C. Lagi. Kita ada dekat 50 orang kan. Okey. Lagi jawapan. Okey, macam mana kita kena buat soalan ni? How we do? Kamu kena cari dulu K, betul tak? Ya, betul. Okey, second. Haiti sosok kata C. Okay, I don't know. We'll see whether it's C or not. Lagi saya nak ramai jawab. Kamu mesti dah sedia dengan kertas, pensel, dengan kalkulator kan? Kalau budak darjah 5, darjah 6, kita beritahu sebelum kelas. Sediakan pen, pensel, kertas. Budak form 5 saya rasa tak perlu beritahu. Okay, Hamai, very good. Syahir, directioner, siapa tu? Serina, Imran. Okay, C. Banyak orang kata C. E pula, siapa ni? Joshua. Oh, C. Okay, tak apa. Jom kita tengok macam mana kita buat. Dia kata P berkadar langsung dengan 1 per V. Jadi, jom kita lihat bahagian sini. P berkadar terus dengan 1 per V. Betul? Jadi, P sama dengan K per V. Betul? Kita bila sama dengan dah ada K. Cantik. Lepas tu, nilai P dan V diberi dalam soalan. Apa dia beri? Dia kata P sama dengan 2 apabila V sama dengan 25. Jadi,
P sama dengan 2, V sama dengan 25. So 2 sama dengan K per 25. Punca kuasa 2 25 adalah 5. Jadi K sama dengan 2, bawa sini 5 darab, jadi K sama dengan 10. Jadi kita dapat P sama dengan 10 per square root V. Ini bukan jawapan. Ini adalah persamaan. Perlu dapat dulu untuk dapatkan jawapan. Soalan dia pula ditanya apa? Kira nilai P apabila V sama dengan 16. Ni, bahagian ni tengok ni. V sama dengan 16, P sama dengan 10 per punca kuasa 2, 16. Punca kuasa 2, 16 adalah 4, 10 per 4, 5 per 2. Jadi jawapan C. Perfect. Very good. Siapa yang jawab C? Betul. I'm proud of you. Very good. Very good. So, kamu kena buat lagi cepat. Okay? Sebab ini soalan objektif. Jalan kerja tak berapa penting. Belajar, you can skip whatever you want. Ni tengok, ni semua saya tulis tau 10 per 4. Ni kita dah tahu dah. Ni 10 per 4. Terus tulis 5 per 2 pun boleh. Betul. Soalan ni tak ada di kertas 2. So, jadi tak perlu risau pasal kamu punya jalan kerja. Dapatkan jawapan saja. Jom kita pergi soalan satu lagi. Saya nak you answer ini juga. Ini pun sama. Berkaitan dengan minggu lepas. Tetapi soalan yang begini kita tak buat minggu lepas. Ni jenis soalan baru. Okey, try dulu. Diberi U berubah secara langsung dengan V. Dan V sama dengan 2W tambah 5. Pelajar, okey, sebelum buat dulu saya terangkan dulu. Dengar betul-betul. Jika U sama dengan 18 apabila W sama dengan 2. Cari nilai W apabila U sama dengan 12. Tengok dia U berkadar langsung dengan V. Tapi ada W juga. Nampak? Tapi dia kata V sama dengan ada persamaan dalam W. Okey, gunakan idea awak sendiri, cuba cari jawapan. Okey, ambil masa, lama sikit tak apa. 10 saat ke 15 saat tak apa. Itu kira lama kan? Ada pelajar dah masuk, dia keluar balik pula. Kenapa? Salah kelas kot. Okey, dapatkan jawapan. Okey, Imran kata A. Tak tahu, mungkin betul, mungkin salah. Lagi-lagi. So, mungkin bila awak jumpa soalan macam dalam peperiksaan, tiba-tiba ada satu lagi pembuluh yang ketiga. Saya tak nak kamu keliru, sebab tu saya nak kita cuba soal tu sekarang. Okey, siapa lagi? Oh, tak, belum lagi jawapan. Seorang jawab A. Lagi. Okey, Aisyah pun kata A. 3 kali jawab. Okey, betul ke A? Ada jawapan lain tak? Baru menarik. Betul ke kita ada 50 orang ni? Atau saya sedang mengajar 3 orang je? Okey, ya, ada 50 orang. Jom, berikan jawapan. Jazila kata A. Okey. Dah 3 orang kata A. Jom kita cek betul tak A. Okey. Amni, Patricia pun kata A. Okey, jom kita lihat jawapan. Okey, dia kata diberi U. U berubah secara langsung dengan V. Maksudnya U alpha V. Betul? Okey kan? Okey. Tetapi V pula sama dengan 2W tambah 5. Okey, W ni jangan risau dulu. Jangan ambil kisah dulu. Okey. U berkadar terus dengan V. Okey. Jika U sama dengan 18, apabila W sama dengan 2, cari nilai W apabila U sama dengan 12. Tengok sini dia bagi U dan W. Bila dia cari, dia pun suruh bagi U, suruh cari W. Jadi, yang berkaitan dengan soalan U dengan W saja. Betul tak? Jadi, W ni perlu diambil kira. Jom tengok macam mana buat. Okey, daripada soalan, kita dapat maklumat U langsung dengan V. Jadi, U langsung dengan V. Okey, ni U langsung dengan V. Jadi, U sama dengan KV. Saya masih perlukan W sebab soalan melibatkan W. So, apa saya buat? V sama dengan apa dia cakap?
2W tambah 5 kan? Jadi saya gantikan. Bila saya dapat U sama dengan KV, saya gantikan U sama dengan K, V itu adalah 2W tambah 5. Okey, sudah dapat benda ni, kira kamu sudah bagus. Lepas tu baru kita ganti. U sama dengan 18 apabila W sama dengan 2, betul? Dalam soalan. So U 18, K kekal. Ni kurungan besar ni. 2, W2 tambah 5. Sini 2 darab 2, 4 campur 5, 9. Jadi 18 sama dengan 9K. So dapat. Lepas tu K sama dengan apa? 18 bahagi 9 iaitu 2. Okay, so dapat. Bila sudah dapat K sama dengan 2, kamu akan dapat persamaan ini. Iaitu U sama dengan 2, 2W tambah 5. Okay. Sebab ni K kan? Tadi kan U sama dengan K. Ini V, 2W tambah 5. Jadi U sama dengan 2, 2W tambah 5. Sudah dapat benda ni, baru kita cari jawapan. Dia suruh cari kita W, nilai W apabila U sama dengan 12 kan? So U sama dengan 12. Ni U lah, ni U lah. Sekejap, saya highlight. Ni U lah. Okay. U sama dengan 2, 2W tambah 5. So 2 ni buang sini. Darab 2 bawa sini bagi 2. 12 bagi 2 jadi 6. 6 sama dengan 2W tambah 5. So 5 buang sini jadi tolak 5. 2W sama dengan 1. Cuma W tu saya tulis sebelah kiri lah. Jadi W sama dengan 1/2. Jawapan kamu adalah A. Jadi yang jawab A itu betul. So di sini kamu ada satu step ekstra saja kamu buat. Okay. Kamu tak perlu rasa panik apabila ada soalan macam ni yang melibatkan satu pemboleh ubah yang ekstra dalam soalan. Okay. Selama ni sampai minggu lepas kita buat A berkadar langsung dengan B. So cari A apabila B ni. Cari B apabila A sama dengan 1. Macam tu. So tidak melibatkan satu huruf yang ketiga. Betul tak? So ini first time kita buat soalan ni. So tak perlu risau. Kita kena buat macam biasa saja. Jom kita buat satu lagi soalan. Okay. Last one sebelum kita masuk yang satu lagi. Okay, belajar. Satu lagi cabaran. Cepat. Soalan nombor 3. Saya nak ramai lagi belajar jawab sekarang. Okay. Okay. Cuba buat. G berkadar songsang dengan R. Dan N sama dengan R kuasa 2. Jika G sama dengan 10, apabila R sama dengan 2, cari N apabila G sama dengan 30. Dia bagi hubungan G dengan R kan? Dia bagi hubungan G dengan R. Betul tak? So, apabila G 30, you cari dulu R berapa. Lepas dapat R, baru cari N menggunakan formula ini. Nampak? Kamu kena tengok pasangan apa diberi. G dan R. Lepas tu, dia bagi G 30 kan? Jadi cari R dia. R dia berapa kalau G 30? Lepas dapat R, dapatkan N dengan menggunakan formula ini. Saya sudah bagi tips. Lagi cepat boleh buat. Cepat. I'm waiting. Okay. Imran kata C. Betul ke C? Okay. Siapa ni? Acer. Nama you ke atau device yang you pakai Acer? Okay. Ada seorang kata A. So far 3 orang kata C. Okay, bagus. Very good. Saya tengok asyik pelajar sama dia jawab. Everybody involved. Sila libatkan diri. Okay, jangan buat tak tahu V. C. Okay. C. Okay, ramai kata C. Ada seorang kata A. Salah tak apa tau. Janji kamu ada cuba. Betul tak? Okay. Okay. Terima kasih kepada semua pelajar yang jawab. Mari kita tengok bagaimana mendapatkan jawapannya. Dan tengok jawapan mana betul. Okay. G berkadar songsang dengan R. Maksud dia apa? G alpha 1/R. Ni semua dapat? Bagus. Jom kita zoomkan dulu. Okay. G sekejap. G berkadar songsang dengan R. That means G alpha 1/R. Lepas tu jadikan K, G sama dengan K/R. So kita kena cari K. K macam mana kita cari? Dia kata apabila G 10, R 2. Betul? So ganti G 10.
K 2. So bawa sini K sama dengan 20. Jadi persamaan dia G adalah 20 per R. Ini sudah dapat? Okay, kalau ini sudah dapat, okay, kamu 50% selamat. Okay, dah. Jom kita pergi soalan dia. Soalan dia apa tadi? Kita kena cari nilai N apabila G 30. Pasangan tadi G dan R kan? Okay, sekarang kita cari dulu R berapa. Apabila G 30, pasangan tadi kita dapat apa? G sama dengan 20 per R. G 30 sudah letak. Ni G ni G. Okay, ni G sudah letak. Lepas tu 20 per R. Jom cari R. R sama dengan apa? 20 buang sana jadi 20 per 30. Betul? Jadi R sama dengan 2 per 3. Semua faham tak bahagian sini? Ini persamaan linear. Okay, kalau nak lebih precise macam ni lah. R saya bawa sini. Okay, kalau budak yang tak faham ni. R bawa sini, dia jadi 30 R. Betul tak? 30 R sama dengan 20. Lepas tu, R sama dengan apa? Ni bawa sini jadi 20. Ya, 20 per 30. Faham tak? Saya nak skip benda ni sebab tu saya terus tulis. R sama dengan 20 per 30. Jadi R sama dengan 2 per 3. Kita sudah dapat nilai R apabila G 30. Betul? Kita sudah dapat nilai R apabila G 30. Tetapi soalan tak tanya nilai R. Soalan tanya nilai N. Bagaimana cari nilai N lepas dapat R? Dengan menggunakan formula ini. N kan sama dengan R kuasa 2. R yang kamu dapat berapa tadi? 2 per 3. Jadi N adalah R kuasa 2. Iaitu 2 per 3 kuasa 2. 2 kuasa 2, 4. 3 kuasa 2, 9. Nampak? Ada satu step saja ekstra kamu buat. Okay? So jawapan 4 per 9. Mana tadi? Jawapan dia C kan? Very good. Okay? C jawapan dia. Okay. So tahniah kepada yang jawab C. Yang tak jawab C tu, kamu sudah tahu kan macam mana nak buat. So next question onwards, you will be alright. And your answer will be correct. Yang tak cuba, sekarang saya rasa kamu sudah faham. Saya nak kamu cuba banyak soalan macam ni. Pelajar-pelajar, saya beritahu kamu, ubahan ni dianggap satu bab bonus. Soalan dia senang. ABCD saja. Dan tak ada soalan yang berbentuk susah, soalan yang berbelit-belit, soalan yang apa, kamu memerlukan langkah yang panjang. Tak ada dalam bab ini. Jadi, kamu boleh dapatkan betul dengan mudah. Cuma kamu kena try banyak soalan saja. Faham tak? Kamu sendiri boleh rasa. Kalau buat banyak soalan, kamu akan rasa kamu semakin cepat mendapatkan jawapan dan juga kamu semakin faham. So, simple. Dah. Jom kita masuk bahagian terakhir dalam bab ini, iaitu joint variation. Ini joint variation lah ni. Ubahan cantum. Cantum mana? Dalam bahasa Melayu dipanggil ubahan cantum kot. So, joint variation. Ubahan cantum ni apa? Okay, tengok sini. Saya stop share dulu. Saya nak ceritakan kepada kamu. Apa itu ubahan cantum dulu Pelajar, ubahan cantum ni, okay, sebelum ini, ubahan langsung dengan ubahan songsang, kita melibatkan dua pembuluh ubah saja. Betul tak? Sama ada dua pembuluh ubah tu berkadar terus ataupun berkadar songsang. Sekarang ubahan cantum ni akan melibatkan 3 atau lebih pembuluh ubah. Okay, 3 atau lebih pembuluh ubah dan juga akan ada lebih daripada 2 atau lebih hubungan. Contohnya, dia ada 3 jenis, tengok Dia akan melibatkan, minimum 3 lah. Minimum 3 pembuluh ubah. Macam mana ada 3 pembuluh ubah? Saya bagi awak contoh. Kamu boleh tengok contoh Bila kamu tengok contoh ni, A berkadar langsung dengan B, itu direct variation. A berkadar songsang dengan B, itu songsang. Ubahan songsang, inverse variation. Sekarang saya bagi situasi ketiga, tengok. A berkadar langsung dengan B dan C. So, sekarang melibatkan 2 hubungan. A berkadar langsung dengan B, A juga berkadar langsung dengan C. Jadi, pendek kata, kita kata A berkadar langsung dengan B dan C. So, di sini 3 pembuluh ubah terlibat. Ini satu situasi. Lagi satu, saya boleh kata A berkadar songsang dengan B dan C. Maksudnya, A berkadar songsang dengan B dan A juga berkadar songsang dengan C. Masih melibatkan 3 pembuluh ubah, betul tak? Ini pun joint variation. Dan situasi ketiga,
A berkadar langsung dengan B dan berkadar songsang dengan C. Masih melibatkan 3 pembuli ubah. Satu langsung, satu songsang. So, ini pun dikira sebagai joint variation. Jadi, joint variation ni ada 3. Okay. Okay, jom kita lihat kita punya slide tadi. Okay. Semua boleh nampak kan? Okay. Pelajar, ini tajuk dia dekat sini sepatutnya joint variation. JV, joint venture, joint variation. Okay. Joint variation ni ubahan cantum dalam bahasa Melayu. Apa maksud dia? Kombinasi 2 atau lebih ubahan. Okay, kombinasi 2 atau lebih ubahan. So, inilah kata jadi kombinasi 2 atau lebih. Dan melibatkan 3 atau lebih pembuli ubah. Okay, more than 2. Selama ni kita buat semua 2 saja, hubungan 2. Okay. So, tengok situasi dia macam ni. Yang pertama tengok Y sama dengan Y berkadar langsung dengan XZ. Y berkadar langsung dengan XZ. Maksudnya apa? Y berkadar terus dengan X dan Z. Dua-dua berkadar terus. Sebab tu Y berkadar terus dengan XZ. Boleh buat macam ni. Okey. Satu lagi. Y berkadar songsang dengan X dan Z. Yang ni pula. Okey, bila kamu tengok yang ini, yang ini tengok. Y alpha 1/XZ. Maksudnya Y berkadar songsang dengan XZ. Dua-dua berada di bawah. Maksudnya dua-dua songsang dengan Y. Okey, jom. Satu lagi. Okey, satu lagi kita tengok. Sini pula. Y alpha X per Z. X per Z ni apa maksud? Y berkadar terus dengan X dan berkadar songsang dengan Z. Maksudnya yang berada di atas tu langsung, yang berada di bawah tu songsang. Ada 3 situasi dalam ubahan cantum. Okey, jelas tak pelajar? Ini cara kita menulis. Kalau saya kata P berkadar langsung dengan QR, so P alpha QR. Kalau P berkadar songsang dengan Q dan R, maksudnya P alpha 1/QR. Kalau saya kata P berkadar terus dengan Q dan songsang dengan R, jadi P alpha Q per R. So, simple. Yang berkadar langsung semua ada di atas. Yang berkadar songsang semua ada di bawah. Kalau dua-dua songsang, dua-dua bawah lah. Kalau satu songsang, satu terus, yang terus tu di atas, yang songsang tu di bawah. Okay? So, simple Benda ni saja. Benda baru yang awak perlu belajar pada hari ini. Jom kita sambung. Kita sambung dengan macam mana cara menulis. Okey, tengok. Kalau situasi pertama tadi, Y berkadar langsung dengan X dan Z kan. Jadi, macam mana kita gantikan K? Samalah. Alpha tu kita ganti dengan sama dengan K. Nampak? So, Y sama dengan KXZ. Dalam situasi ni, Y alpha 1/XZ. Maksudnya dua-dua songsang kan. Pun sama. Y alpha ni diganti dengan sama dengan K. Y sama dengan K per XZ. Okay, ini K darab 1/XZ, sebenarnya K itu pergi atas. Kalau dalam situasi Y alpha X over Z, maksudnya Y berkadar directly proportional to X and inversely proportional to Z. So, alpha is replaced by equal to NK. Jadi, Y equal to KX over Z. Okay. So, dalam tiga-tiga situasi, macam mana letakkan K, saya sudah tunjukkan kamu. So, dalam semua soalan, nilai K perlu dicari dulu. Betul kan? So, tak kisahlah nilai apa disuruh cari nilai V ke, P ke, Q ke, M ke, tak kisah. Nilai K perlu dicari dulu. Okay, itu kamu kena ingat. So, K ni constant. Bila cari K, baru kita dapat persamaan ubahan tu dengan lengkap. Bila persamaan ubahan tu sudah lengkap, barulah kita boleh cari nilai-nilai tertentu. Faham tak pelajar? Okay, jom kita lihat soalan-soalan joint variation. Okay, ini soalan kita buat sama-sama. Nanti latihan baru kamu buat. Okay, saya tunggu jawapan. Jom, contoh. Ini saya zoomkan sikit. Macam kecil sangat kan? Okay. Okay, pelajar. Jom. Kita lihat soalan ni. Okay, ini soalan dia. Diberi Y berubah secara langsung dengan X dan Z. Y berubah secara langsung dengan X dan Z.
Jika Y sama dengan 60, apabila X sama dengan 3 dan Z sama dengan 4, ungkapkan Y dalam sebutan X. Itu soalan pertama. Seterusnya, kira nilai Y apabila X 4 dan Z 1,5. B pula nilai X apabila Y sama dengan 16, Z sama dengan 0.4. Okay, pelajar, di sini ada 3 soalan kamu kena jawab. Yang pertama, you kena ungkapkan Y dalam sebutan X dulu. Ni yang pertama. Lepas tu, you kena cari nilai Y. Lepas tu, cari nilai X. Ada 3 soalan kita kena jawab. Betul tak? Okey. Macam mana pun, dia mesti bagi satu pasangan lengkap. Itu tengok. Y60, X3, Z4. Dah ada pasangan lengkap. Pasangan lengkap ni diberi untuk apa? Untuk mencari K lah. Okey, macam mana nak buat persamaan dia? Y berubah secara langsung. Langsung dengan X dan Z. Maksudnya dua-dua di atas. So, ni dia. Y alpha XZ. Semua faham? Macam mana kita dapat ni? Sebab Y berkadar langsung dengan X dan Z. Jadi dua-dua XZ. Tukar Y sama dengan KXZ. Dia kan bagi satu pasangan tadi. Y sama dengan 60, X sama dengan 3, Z sama dengan 4. Betul kan tadi? So gantikan untuk cari K. Jadi 60 sama dengan 12K. K sama dengan 60 bahagi 12 iaitu 5. Jadi Y sama dengan 5XZ. Sudah. Kamu telah ungkapkan Y dalam sebutan X dan Z. Betul? Ini soalan dia tadi kan? Jom tengok soalan dia tadi. Ungkapkan ungkapkan Y dalam sebutan X dan Z. Betul? Sudah. Okey. Bila sudah dapat Y dalam sebutan X dan Z, jom kita buat soalan A. Soalan A dia apa tadi? Nilai Y apabila X sama dengan 4. Okey, tengok macam mana. Nilai Y apabila X sama dengan 4. Ini jawapan dia. Y sama dengan 5XZ. Ya, saya tulis dulu. Y sama dengan 5XZ. So, Y kita kena cari. 5 ada. X 4, Z setengah. Betul? You kena cari nilai Y apabila X 4 dan Y setengah kan? So, ganti. So, 20 dalam setengah 10. Y 10. Siap. Soalan B pula, dia suruh kamu cari. Ni Y sama dengan 5XZ. Dia suruh cari X apabila Y 16 dengan Z 0.4. Betul? So, Y 16 kita ganti. 5X kekal. Z tu 0.4. So, 16 sama dengan 5 darab 0.4 lah 2. Betul? 16 sama dengan 2X. Jadi, X sama dengan 8. Selesai. Okey, ni soalan dia. Okey, ini jawapan dia. Nampak? So, satu jawapan, dua jawapan, tiga jawapan. So, siap. Okey. Kan dia tanya 3. Ungkapkan Y dalam sebutan. Oh, ni sepatutnya ungkapkan Y dalam sebutan X dan Z. Dia lupa tulis dan Z. So, sini dah ada. Kita dah ungkapkan. Lepas tu, cari Y apabila X 4 dan Z setengah. Dah cari dah. Y 10. Cari X apabila Y 16 dan Z 0.4. Okey, dah cari dah. Cari X. Okey. Nampak tak belajar? So, kemahiran yang kita belajar minggu lepas sama. 100% diguna pakai. Tapi campur satu saja. Apabila sekarang kamu deal dengan lebih daripada 2 pun boleh ubah. Faham tak? So, clear? Boleh kita sambung? Okey, jom. Kita try satu lagi soalan. Okey. Pelajar, saya nak beritahu kamu, ini soalan berbentuk macam kertas 2. Ini saja, soalan ni saja untuk latihan, untuk mengukuhkan kemahiran kamu itu saja. Kamu takkan jumpa soalan macam ni dalam peperiksaan. Soalan dalam peperiksaan semua ABCD saja. Faham? Di sini je, macam soalan A, B, cari nilai. Benda ni untuk objektif saja. Ni soalan macam ni untuk latihan saja. Tak ada dalam peperiksaan soalan macam ni. Okay? Saya saja kamu nak lebih mahir dengan buat soalan-soalan macam ni. Okay, jom tengok nombor 2. Diberi Y berubah secara songsang dengan R dan kuasa 2B. Okay. Y berubah secara songsang dengan R dan kuasa 2V. Maksudnya dua-dua songsang. Dua-dua pergi bawah. Betul tak? So, Y alpha 1/R V kuasa 2. Pandai. Jika Y sama dengan 2, apabila R sama dengan 3 dan V sama dengan 2,
Kira Y apabila R sama dengan 3, V sama dengan 4. Kira R apabila Y sama dengan 1, V sama dengan 6. Okey. Sekarang saya nak kamu berikan saya, hantar dalam chat, Y sama dengan apa? Beri persamaan dia dulu. Cari nilai K. Okey, macam inilah, senang. Cari nilai K. Berikan saya K. Nilai K berapa? Okey. Dia yang kata K24. Ramai kata. K24. Okey, ada pelajar kata K1/6. Ramai 24. Okey. Okey, jom kita cek dulu K berapa Okey, jom kita cek dulu K berapa. Okey. Tunggu. So, ni yang kamu kena tahu dulu. Y alpha 1/RV kuasa 2. Betul? Ni semua orang dah okey kan? Lepas tu kita gantikan K, Y sama dengan K/RV kuasa 2. Semua dah buat? Okay. Sekarang pasangan yang diberi apa? Y2, R3, V2. Betul ke? Betul ke ni? Tengok balik soalan. Sekejap. Kira Y2, R3, V2. Betul. Betul lah. Okey. Saya ingat saya salah buat. Okey. Jadi, ni dia. Sorry. So, Y2, R3, V2. Dah letak. Jadi, seterusnya apa? 2 sama dengan K. Ni 2 kuasa 2, 4. 4 darab 3, 12. 2 sama dengan K/12. Jadi K sama dengan 24. Jadi yang jawab 24 tu betul. Yang jawab 1/6, saya rasa awak careless di mana-mana tempat. Okay? So kamu kena, saya rasa kamu tak kuasa 2B kot. Kan? 6. Tak juga. Kalau tak kuasa 2 pun dapat 12. So, kamu tengok mana kamu silap. So K24. Jadi persamaan dia adalah Y sama dengan 24/RV kuasa 2. Dalam soalan tadi, dia memang suruh ungkapkan Y dalam sebutan ni. Soalan ni dia tak suruh buat pun. Kalau disuruh ke tak suruh ke, mesti kena cari dulu baru boleh cari nilai. Betul tak? Sudah dapat ni, baru kita buat nilai. Okey, jom. Okey, tengok sini. Soalan A apa tadi? Dia suruh kita cari nilai Y apabila R sama dengan 3, V sama dengan 4. Betul tak? Okey. Y kena cari kan? Okey. Persamaan yang kita dapat Y sama dengan 24/RV kuasa 2. Okey. Y sama dengan 24/R3 V4. Dah masuk. So 4 kuasa 2 16. 16 darab 3 48. 24/48. Jadi jawapan kamu 1/2. Okey. 1/2. Jadi Y sama dengan 1/2. So sudah dapat jawapan untuk soalan A. Soalan B dia apa? Soalan B dia cari nilai R apabila Y sama dengan 1, V sama dengan 6. Jom. Kita kena cari Y 1, V 6, R kena cari. Betul tak? Jom. Y sama dengan 24/RV kuasa 2. Ni formula dia. Betul? Y kan 1. R kita kena cari. V 6. 6 kuasa 2. Jadi 1 sama dengan 24. R kuasa 36. 36R. Bila ada macam ni, saya buat? Bagi 36/R saya bawa sini. Jadi 1 darab 36R. Dia jadi 36R sama dengan 24. R sama dengan 24/36. 24/36 kalau kamu ringkaskan bagi 12 dapat 2/3. Jadi jawapan kamu R sama dengan 2/3. Okey? Simple. So kamu kena berhati-hati di bahagian ni. Bahagian mana tahu saya tunjukkan. Ni. Bahagian ni yang saya bulatkan ni. Ini kena betul. Kalau kamu punya persamaan ni sudah salah, kamu akan salah. Okey, kalau songsang dua-dua kena pergi bawah. Kamu lupa tak buat 1/, contohnya.
Kalau kamu tak buat 1 per ni, terus jahanam soalan kamu. Yang belakang, cara mencari persamaan, lepas tu gantikan nilai-nilai dan cari nilai tertentu. Ni semua kita dah pun buat minggu lepas, betul tak? So benda ni sambung saja, kita repeat saja. Cuma bahagian yang depan tu yang awak kena berhati-hati. Okey pelajar, saya rasa kamu semakin mahir dalam bab ni. Jom kita pergi satu lagi. Soalan yang ada jadual. Saya nak kata bab ini sangat famous tau, dia keluar jadual. Jadual ni selalu dia ada, banyak kali ada. Okey, jom. Soalan ni, saya nak kamu berikan saya jawapan dalam chat. Okey, jadual menunjukkan nilai-nilai P, R dan V. Okey, tengok sini kan. Ada nilai yang dia tak bagi. Okey, P, R, V. Ada satu pasangan penuh. Pasangan penuh diberi kenapa? Untuk cari K. Semua orang tahu kan? Okey. Semua soalan SPM mesti ada satu pasangan penuh. Dah. Pasangan ni tak penuh, ada E. Pasangan ni tak penuh, ada F. Jadi soalan dia mestilah dia akan suruh kita cari E dan F. Okey. Diberi V berkadar langsung dengan P dan berkadar songsang dengan punca kuasa 2R. Can you derive the information from this given equation? Faham tak? Ungkapan ini, apa maksud ungkapan ini? V alpha P per punca kuasa 2R. Maksudnya apa? V berkadar langsung dengan P dan berkadar songsang dengan punca kuasa 2R. Itu maksudnya. Kadang-kadang soalan sebut dengan ayat. Kamu kena buat ini sendiri. Yang ini kamu kena buat sendiri. Tapi kadang-kadang soalan ni pula dia terus beri persamaan. Jadi dia mudahkan kita lah. Okey. Cepat carikan saya jawapan K. K berapa? Cepat. Berikan saya jawapan K berapa. V sama dengan KP per punca kuasa 2R. V6, P8, R4 jadi 2. 2 darab 6, 12. 12 sama dengan 8 P 4 3 kali 4 2 kali 4 3 per 2. Okey. Ada pelajar hit Pante bagi 3 per 2. Directioner. Main nama korang K sama dengan 3 per 2. Betul. Sarina kata 3 per 2. Imran kata F sama dengan 2. Kau dah bagi nilai ke? Saya nak cari K dulu. K 3 per 2. Jom check K 3 per 2 tak? Jom kita check. Okay, jom. Okay, V alpha P per punca kuasa 2R. Betul? Okay. V sama dengan KP per punca kuasa 2R. Apa pasangan tadi? P8, R4, V6. So ganti kan? V6, P8, R4. Dia sudah ganti kan? Ni kena buat betul lah. Ya, saya... Okay, yang ni penting. Okay. Ni kena buat betul. Lepas tu, punca kuasa 4, 2. Potong 1, 4. 4K sama dengan 6. K sama dengan 6 per 4. K sama dengan 3 per 2. Bila dah dapat K sama dengan 3 per 2, jadi gantilah V sama dengan 3 per 2. Okay. Tadi kita dapat, okay, tengok sini pelajar. V sama dengan KP per berapa tadi? Punca kuasa 2R. Betul tak? Okay. Sekarang K dapat 3 per 2 dalam bentuk pecahan. Jadi takkan 3 per 2 tu tulis di atas. Kalau dapat pecahan, maksudnya apa? Benda ni darab 3 per 2. Betul tak? Dia sebenarnya K ni hilang lah. K ni ganti 3 per 2, maksudnya darab 3 per 2. Jadi 3 tu pergi atas, 2 tu pergi bawah. So kita buat macam ni. 3P per 2 punca kuasa 2R. So yang ini kamu kena buat. So memang soalan minta ni kan? So ni kena bagi jawapan. So soalan dia ungkapkan V. Soalan A dia ungkapkan V. Okay. Dalam sebutan apa? Ya. Dalam sebutan P dan R. Okay, cantik. Sekarang cari nilai E dan F. Okay, jom. E apa E. Itu V. Okay. R9, P12. Jom. Tengok. Kita kena cari E.
E to V lah, E to V E to V. Okay. R9 P12. Okay. Formula yang kita dapat tadi, V sama dengan 3P per 2 punca kuasa 2R. V tak tahu, V to E, R tu 9, 3P, P tu 12, 2 punca kuasa 2 9. Dah. Punca kuasa 2 9 berapa? 3. 3 darab 2, 6. So, atas 3 darab 12, 36. E sama dengan 36 per 6, iaitu 6. Okay, 6. Okay. So, Imran sedang menjawab dengan terlalu laju. Okay. Laju setakat ni betul. Jangan pula nanti laju sampai silap. Okay, bagus. Tahniah. Pelajar lain boleh faham kan macam ni kita dapat E tu 6? Very good. Jom kita tengok soalan C. Soalan C ni page satu lagi. C ni soalan dia R2F P32 V12. Betul tak? Kita cek jadual. Ni jadual dia. Betul. R2F P32 V12. Okay, jom kita tengok soalan dia. So, formula dia tadi V sama dengan 3P per 2 punca kuasa 2R kan? Okay. Ganti V12 P32 dan R2F. Dah ganti? Okay. So, apa saya buat di sini? Tengok. Bahagi 2F ni saya bawa ke sini. Maksudnya 12 darab 2, 24. Ni 24 punca kuasa 2F. Sama dengan 32 darab 3, 96. Dah. So, sini darab 24, bawa sini jadi bahagi 24. Benda ni semua kamu tak payah tunjuk lah. Kamu terus guna kalkulator terus dapatkan jawapan. Sebab ABCD saja kan. Di sini kenapa saya buat satu persatu, saya nak semua orang faham kenapa saya dapat nombor tu. Faham tak pelajar? Saya buat jalan kerja terlalu panjang. Okay, sebenarnya benda ni semua tak payah tunjuk. 96 per 24. Jadi punca kuasa 2F adalah 4. Jadi F sama dengan apa? Buang punca kuasa 2, bawa sini jadi kuasa 2. Nampak? Jadi F adalah 16. Selesai. So, tadi kita dapat E berapa? E 6, F 16. Okay? So, kalau siapa yang ada silap tadi, macam mana Hatis dapat 2? Oh, you think punca kuasa 2 4? Weh, bukan. Punca kuasa 2 kalau buang sini jadi kuasa 2. Faham? Kuasa 2 di sini, bawa sini baru jadi punca kuasa 2. Okay? Silap sini tak apa. Jangan silap tahun depan. Sebab SPM awak kan tahun depan. Okay, so next question. Okay? Jom kita pergi. Okay. Benda ni senang sangat. Berikan saya jawapan dalam 10 saat. Cepat. 10 saat selepas baca soalan lah. Jadi saya bagi 15 saat. Cepat. Semua nampak kan soalan? Okay, sekarang tengok siapa jawab dulu. R berubah secara langsung dengan kuasa 3S. R okay. Dapat jawapan? D. Okay, ada orang kata D, Imran kata D. Lagi. Okay, jangan layan Imran untuk sekejap. Semua orang lain buat dulu. Okay. Okay, seorang lagi belajar kata D. 6. Betul ke? Lagi. I want more people to try and give answer. Salah tak apa. Janji kamu cuba. Faham tak? Bila kamu cuba dan dapat salah, dan selepas tu kamu diberitahu jawapan yang betul dan cara dapat jawapan betul, kamu akan faham dengan lebih mendalam. Daripada sekadar tengok saja tak buat, lepas tu dapatkan jawapan betul, kamu takkan faham secara mendalam. Sebab tu saya nak kamu cuba betul-betul. Salah pun tak apa. Okay. Ada lagi tak belajar? So far ada 4-5 orang dapat D. Okay, very good. Thank you. Lagi.
Ramai kata D. Jom kita cek. D ke? R berubah secara langsung dengan kuasa 3S. Oh, ni ubahan langsung lah, bukan cantum ni. So, R alpha S kuasa 3. Tahu tu? Sama kan? Okay. R berubah R S kuasa 3. R sama dengan KS kuasa 3. Pasangan apa dia bagi? Dia bagi R32 apabila S4. Okay. So, R32, S4, 4 kuasa 3, 64. 32 sama dengan 64K. Jadi K sama dengan 32 per 64, iaitu 1/2. Jadi formula dia R sama dengan 1/2 S kuasa 3. So dapat benda ni, siaplah. Cari S apabila R 108. Okay, jom. R 108. R sama dengan 1/2 S kuasa 3. R kan 108. Ini 1/2 S kuasa 3 ni, S kuasa 3/2 sama lah. Okay. 2 bawa sini, 108 adalah darab 2, 216. Sama dengan S kuasa 3. Jadi S sama dengan punca kuasa 3, 216, iaitu 6. Jawapan D. Perfect. Very good. Ramai pelajar jawab dengan D. Saya rasa bangga dengan anda. Okay. Very good. Yang tak jawab tu, jangan malu-malu. Sila buat, jawab dan berikan jawapan dalam chat. Salah, tak apa. Saya marah pun sekejap je kan, marah. Tak apa. Kalau salah tu, mungkin maksimum apa saya boleh buat, saya tak boleh pukul kamu dalam kelas online, betul tak? Maksimum saya maki awak je, betul? Tak apalah, sekejap je kan maki. Lepas tu dapat balik jawapan betul kan? Okay. Jom. Betul, maki je. Wah. Besarkan skrin untuk soalan tadi. Okay, sekejap. Saya tunjukkan sepenuhnya. Ni. Ni. Soalan dengan jawapan. Ni kan? Syafiqah ni kan? Okay, nak macam ni ke atau nak zoom lagi? Okay, bagus. Welcome. Dah ni. Kamu kalau perlukan apa-apa, nak kecilkan skrin ke, nak ulang balik skrin tadi ke, beritahu dalam chat, okay? Saya boleh buat. Okay? Budak-budak pun tahu kan, jawapan salah saya maksimum maki je, tak pukul. Oh, kita miss kelas dah lama Okay. Jom kita buat soalan-soalan berbentuk SPM. Boleh? Nak tuition dekat Prestige, betul. Kita tunggulah. Ni PKP ni masih orang keluar-keluar ni. Kalau semua duduk rumah, diam. Kalau pesakit baru dah tak ada, flat, curve dah flat, dah boleh pergi sekolah macam biasa tau. Pergi tuition, dah boleh buat gathering semua macam biasa. Tapi tak apalah. Yang ini bukan untuk keselesaan, untuk keselamatan. Betul? Kalau duduk rumah tu lebih selamat, lebih baik kita duduk rumah. Betul? Okay. Stay safe first. Lepas tu baru kita buat apa yang kita suka. Okay, jom kita buat soalan berbentuk SPM. Okay, pelajar. Minggu lepas, ada masa lagi Alamak, tak apalah, kita buat 1-2 soalan sebelum balik Okay, pelajar. Minggu lepas, kita buat soalan objektif berbentuk SPM. Kita buat 7 soalan je. Saya rasa 4 ke 5 soalan macam tu kita buat. Muka surat pertama. Yang melibatkan ubahan langsung dengan ni saja. Jom kita sekarang sambung. Saya ada soalan lagi. Jom kita buat soalan ni. Okay, sama-sama buat Okay, jom. Okay, soalan ni. Soalan 8 8. Okay, jom. Okay, saya bacakan soalan sebab dia tak jelas kan. Jisim sebuah pepejal berubah secara langsung dengan isi padunya. Jadi pelajar, di sini kamu sendiri guna huruf sendiri. Jisim pakailah J, isi padu pakai I. Betul? Kau jangan pandai-pandai pakai huruf-huruf lain, susah nanti ni kan tafsir. J dengan I saja. Okay, J berubah secara langsung. J alpha I. Aziz membentuk sebuah pepejal dengan jisim 20 gram dan isi padu 12 cm3. Ben membentuk sebuah pepejal dengan jisim 45 gram. Berapakah beza isi padu pepejal yang dibentuk oleh mereka? Pepejal yang dibentuk oleh Aziz sudah ada. Okay, sekejap. Tengok saya highlightkan. Yang pertama, jisim secara langsung dengan isi padu. Betul? Okay, satu lagi yang kita kena tahu apa? Ada 2 orang.
Orang pertama Aziz. Aziz punya 20 gram 12 cm3. Betul? Ini Aziz punya. Maksudnya dah ada satu pasangan lah. Dah ada satu pasangan, betul tak? Okay. Sorry. Okay. Lepas tu, satu lagi siapa lagi tu? Satu lagi mamat tu siapa? Ben. Ben membentuk pepejal dengan jisim 45 gram. Isi padu tak tahu. Cari isi padu dia. So, senang cerita. So, macam mana kita buat? J berkadar langsung dengan I. Betul tak? Jadi J sama dengan KI. So, sila cari I. Sila cari K. J apa tadi? Pasangan tadi apa? 20 dengan 12. J 20. K tak tahu. I berapa? 12. Jadi K berapa yang belajar? 20 bagi 12. Bagi 4 kan? 5/3, betul tak? 5/3 kan? Okay, very good. So, J sama dengan 5/3 I. 5/3 I. Okay, yang ini 45. Pastikan 22 gram 22 gram kan? Okay. So, J 45 sama dengan 5/3 I. I berapa? Cari I. So, 45 darab 3 bagi 5. Betul tak? 9, 3, 27. Betul? Yes, very good. 27. Maksudnya, isi padu yang dibuat oleh Ben 27 gram. Tapi itu ada C kan? Jangan terus pergi jawab C tau. Ni. Ni kena maki ni. Sebab soalan dia tak tanya berapakah pepejal Ben. Pepejal Ben. Berapakah isi padu pepejal yang dibuat oleh Ben. Betul tak? Soalan tanya apa? Beza antara kedua-dua orang punya pepejal. Betul tak? Jadi dia 27, dia satu lagi mana? 12. Jadi berapa jawapan dia? 27 tolak 12, iaitu 15. Jadi jawapan kamu ialah berapa? Jawapan kita B. Faham tak? Faham belajar? So inilah soalan berbentuk SPM. Tengok, dia soalan ni tak direct tau. Dia tak direct, dia menggunakan nama orang, tak ada pemboleh ubah pun di sini. Jadi saya tak nak kamu keliru dengan soalan-soalan macam ni. So pelajar, dalam buku teks ada soalan-soalan macam ni. Sila buat soalan-soalan macam ni. Faham tak? Jangan selalu buat soalan yang direct saja. Okay? Faham tak? Very good. Faham sangat-sangat. Saya sangat gembira kalau kamu faham sangat-sangat.